Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, bab al-umur al-manhiyu an, perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Sambungan bab kita pada kali ini iaitulah bab yang ke-325. Babun nahi an qaulil insan mutirna binaui kada. Bab larangan mengucapkan kita dihujangi dengan sebab bintang-bintang yang tersebut. Jadi kita dihujan dengan sebab bintang. Tak, kita tak boleh kata lagu tu. Setiap sesuatu yang ada di dunia ni adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Semua benda ni hak Tuhan buat berlaku. Hakikat ini wajib diterima dan diimani dengan penuh yakin oleh setiap orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dikatakan bahawa berlaku sesuatu itu adalah dengan sebab oleh sesuatu yang lain daripada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang ke-1731, An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi isri sama'in kanat min al-lail falamma sarafa aqbala 'ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab, wa amma man qala mutirna binaui kaza wa kaza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalat subuh bersama kami di Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah di mana tuan-tuan? Tanda dia itulah sekitar 25 km daripada Masjid Haram. Jadi sekarang ni orang pergi Hudaybiyah pergi buat apa? Ada orang pergi niat umrah, ada orang pergi nak minum susu unta sekitar tu. Ada orang nak pergi melawat muzium dua haram. Itu kawasan dia, lorong ke Hudaybiyah berlaku. Jadi Hudaybiyah ni berlaku bila? Pada tahun yang ke-7 Hijrah. Maaf, tahun yang ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Nabi kita pergi umrah kali yang kedua. Jadi Nabi kita bercakap tu selepas berlakunya hujan pada malam tu. Jadi Nabi kita subuh tu ada kesan hujan, basah lagi tanah di Hudaybiyah. Apabila selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada orang ramai lalu bersabda. Nabi tanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Adakah kamu tahu apa yang telah Allah berfirman? Kamu tahu Tuhan firman apa? Maka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi sahabat-sahabat jawab, Allah dengan Rasul saja yang tahu. Itu adab bila sahabat duduk dengan Nabi, mereka akan jawab lagi tu, Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi zaman kita ini kalau kita tak tahu kata Allahu a'lam, sudah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman, berbagai-bagai hamba-Ku. Jadi berpagi-pagi, saya tak kata nampak tu, tulis berpagi-pagi hamba-Ku, ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Adapun mereka yang berkata kami ditimpa hujan dengan kurniaan Allah dan dengan rahmatnya, maka dialah orang yang beriman dengan aku, dan kafir dengan bintang. Jadi tak percaya ke bintang, dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla.
Adapun orang yang berkata kami ditimpa hujan dengan sebab berkat bintang sekian-sekian, maka orang yang demikian adalah kafir denganku dan beriman dengan bintang. Ini bahaya kita ni. Kadang-kadang kita duk percaya ke bintang kerana bintang ni lah naik gini. Siapa dia lahir pada tarikh sekian, dia punya bintang sekian, dia punya kedudukan dia lagu ni. Jangan duk percaya. Ini semua ni kepercayaan yang menyalahi peraturan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata orang ni telah beriman dengan bintang, dia telah kafir kepadaku. Jadi kata-kata itu berat. Kata-kata ini sangat berat sebab perbuatan itu menyalahi peraturan. Pengajaran hadis, umat Islam dikehendaki menjaga tutur kata dan kelakuan, jaga baik. Kadang-kadang tutur kata kita ni nampak macam biasa ya, rupanya menyalahi peraturan syarak, sehingga boleh menjadikan seorang itu kafir. Dengan sebab kata-kata dia boleh pergi kepada kafir, wal iyazubillah. Yang kedua, umat Islam hendaklah yakin dengan pemberian Allah Azza wa Jalla dan sentiasa redha dan bersyukur menerimanya. Umat Islam juga dikehendaki bergantung harap setiap sesuatu itu dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla semata-mata dan tidak dengan yang lainnya. Tidak dengan yang lain. Jadi menisbahkan sesuatu yang berlaku kepada penyebabnya dan mempunyai bahawa semuanya itu tidak akan berlaku melainkan dengan kuasa Allah bukanlah kekufuran, namun ialah tidak elok, kerana zahir perkataan itu membawa kepada kufur nikmat, kufur nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita tahu dah benda ni semuanya kuasa Allah, tapi kadang-kadang kita nak pergi sandar benda tu kepada sebab-sebab. Jadi lebih baiknya kita sandarkan segala perkara itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tamaklah kita. Bab ni satu hadis saja. Bab mutirna ni, hadis ni satu je. Kita berpindah kepada bab yang ke-326. Tanda. Kalau dalam kitab ijaz tu tak ada, tulis bab 326. Senang nanti. Kalau kita sebut nama bab ini, kalau orang lain yang dengar di mana-mana yang ada atas dunia ni dengar, tengok kita punya rakaman ini, dia beli kitab mana-mana Riyadhus Salihin, dia akan jumpa bab tu. Jadi penting. Kalau kat muka surat kitab ni tak jumpa cari dah ni. Itu penting. Kerana itulah para ulama-ulama semasa ini lebih pentingkan nombor bab dan rakmul hadis. Nombor hadisnya berapa, untuk senang orang lain nak cek, nak tengok sama. Babu tahrimi qawlihi li muslim ya kafir. Ni bahaya sekali ni. Bab haramnya berkata kepada seorang Islam dengan katanya wahai kafir. Kalau dia kafir sungguh, duk sembah berhala, sembah apa ni, kita kata kafir, tak apalah, dia kafir sungguh. Ni tak tahannya kita pergi kata kafir kepada orang Islam. Jadi berlaku tuduhan-tuduhan begini sangat berat. Tengok penjelasan dia kata, umat Islam semuanya adalah bersaudara, perlu mengikat silaturahim dengan anak beranak kita dan mengikat ukhuwah sama-sama kita dari semasa ke semasa dengan berbagai-bagai aktiviti yang bersesuaian serta menjauhi dari kelakuan yang tidak diingini, sama ada dengan kata-kata atau kelakuan, atau lebih-lebih lagi dengan perkara-perkara keburukan yang menyentuh masalah akidah, kerana ditakuti keburukan ini kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita kata dia ibarat seperti tuduhan kata-kata kita tu seperti bola getah. Bola getah ni kalau kita lontar, pom, dia melantur balik sini, balik kita semula. Jadi kita kata kepada orang kafir, jadi naik atas kepala kita perkataan yang tersebut. Ini sangat bahaya kata-kata ini para jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan detailkan huraian ulama tentang hadis ini, kerana dia berkait rapat dengan sebahagian daripada gerak kerja sebahagian daripada masyarakat kita sekarang. Hadis dia 1732. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raja'at alaih, muttafaqun alaih. Maksud dia,
Daripada Abdullah bin Umar katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki berkata kepada saudaranya, "Hei kafir." Relax ya, dia panggil kawan itu kafir. Kafir. Atau panggil bahasa Yahudi, munafik. Ini semua ni kata-kata yang mengeluarkan orang itu daripada Islam. Murtad, na'udzubillah. Maka sungguhnya salah seorang dari kedua-duanya itu kembali dengan kekafiran. Jika benar apa yang dikatakan, jika tidak benar maka kafir kembali kepada orang yang berkata. Itu anak kata, ini seperti bola getah. Tuduh orang kafir, dia balik atas kepala kita. Balik atas kepala kita. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pengajaran hadis umat Islam dilarang, Islam melarang bersikap bermusuhan sesama Islam dengan kata-kata boleh melemparkan kata-kata yang boleh menjejaskan keimanan orang lain atau dirinya sendiri. Yang kedua, hukuman kafir adalah hak Allah. Ingat ni, kita nak jatuh orang tu, hukum kafir tak kafir bukan mudah. Kita kena panggil dia, kita kena dakwa dia, kita bawa dia ke mahkamah. Barulah setelah ditabayun, diminta penjelasan dan suruh dia bertaubat. Kalau memang dia salah, suruh dia taubat. Tak taubat juga, barulah jatuh hukum. Ini senang-senang hari ni. Hari ni orang sangat bermudah-mudah. Dia ambil poster ya. Contohnya ambil poster iklan ceramah orang ni. Kan? Dia pangkah situ. Orang ni sesat. Membawa ajaran tajsim. Apa nama tajsim? Orang ni kata Allah Ta'ala berjisim seperti makhluk. Kalau dia kata sungguh memang kafir lah kata-kata itu. Tapi kalau dia tak kata, orang yang buat poster itu sama dengan hadis ni. Dia telah membuat tuduhan jahat kepada orang dengan mudah, dengan sewenang-wenangnya. Jangan main-main. Yang ketiga, Islam menghendaki umatnya menjaga diri sendiri supaya menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berani sangat kita ni. Kita tak tahu di mana akhir kesudahan kita. Di mana akhir kesudahan kita. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Hadis yang kedua dalam bab kita ni 1733, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaih, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Dzar, tanda Abu Dzar nama dia Jundub bin Junadah, bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memanggil kepada seorang laki-laki dengan kafir, atau dia kata hei musuh Allah, seteru Allah, padahal apa yang dikatakan itu tidak benar, melainkan kembali kata-kata itu ke atas dirinya, muttafaqun alaih. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Islam mengajar umatnya supaya menghormati sama manusia dengan bercakap dan memanggil mereka dengan cara dan kata-kata yang baik. Yang kedua, Allah memberi amaran kepada hambanya supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang, dengan hukuman dan seksaan adalah bagi menjaminkan kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, setiap manusia yang punya kelemahan, oleh itu janganlah kelemahan atau kekurangan orang lain janganlah menyebut kelemahan atau kekurangan orang lain sedang diri sendiri juga ada kelemahannya. Kita sendiri pun banyak sekali kelemahannya, jangan main-main. Jadi dalam masalah ini, tuan-tuan boleh tanda dalam kitab penjelasan makna hei kafir. Bila kita kata ya kafir, dia balik semula kepada kita, apa artinya? Telah menjadi perbincangan ulama dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami hadis ini secara zahirnya, mana siapa dia kata orang kafir, kafirlah dia, dan menganggap bahawa sesiapa yang mengkafirkan seorang muslim maka dia akan menjadi kafir murtad, wal iyazubillah. Namun jumhur ulama, majoriti ulama tidak menganggap begitu. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini antara hadis yang dianggap oleh sebahagian ulama sebagai hadis muskil.
Apa hadis muskil? Kerana zahirnya hadis ini bukanlah maksud sebenar. Mana kalau dia kata kafir itu kafir selalu. Mana yang berat juga tu. Lepas dia kata kafir orang, kita pun angkat dia keluar daripada masjid lah. Muka kawal itu tak kafir. Dalam memahami hadis ini, para ulama telah menyebut ada beberapa huraian. Maksud dia faqad ba'a biha ahaduhuma, mana dia balik semula, melenting naik atas kepala dia kata-kata kafir. Itu apa maksud? Tulis. Yang pertama, kekufuran itu, pandangan yang pertama, kekufuran itu kembali kepada orang yang berkata demikian jika dia menganggap halalnya perbuatan itu. Mana kalau dia kata halal mengkafirkan orang Islam, maka bila dia kata orang Islam itu kafir, baliklah atas kepala dia jadi kafir. Maka dia akan menjadi kafir murtad kerana menghalalkan perbuatan yang jelas haram. Pandangan yang kedua, kalau kita boleh tengoklah dalam penjelasan Imam Nawawi ini panjang. Orang yang mengkafirkan seorang Muslim berhak mendapat dosa pengkafirannya kepada saudaranya itu dan dosa menghina saudaranya bila mana saudaranya itu bukanlah seorang yang kafir. Dan pandangan ini samalah dengan firman Allah Ta'ala, wa man yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan sesiapa yang melakukan dosa kecil atau dosa besar, kemudian dia menuduh dengannya dosa tersebut kepada orang yang tidak bersalah. Ini dengar ni, kita gitu tuduh orang tak bersalah, buat dakwaan palsu, maka sungguhnya dia telah melakukan pembohongan dan dosa yang jelas, dosa yang besar. Surah An-Nisa 112. Dan dosanya orang yang mengkafirkan saudara seagama adalah satu perkara yang diterima oleh semua. Memanglah berat tuduhan tu. Dan di antara contoh yang menunjukkan besarnya dosa ini ialah hadis yang riwayat Sabit Ibn Dhahhak, bahawa Nabi kita bersabda, wa la'nul mu'mini kaqatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi. Dan melaknat seorang beriman samalah seperti membunuhnya, dan sesiapa yang menuduh seorang yang beriman dengan kekufuran, maka dia seperti membunuhnya. Hadis ini di dalam Bukhari. Dan memang melemparkan tuduhan kafir kepada seorang Muslim merupakan antara dosa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 11, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Dan jangan kamu mencela diri kamu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Dengar ni, Allah larang kita buat ejekan kepada orang. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Jadi dalam maksud ayat ini, la talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Maksud dia apa? Jangan mencela antara sesama orang Islam, kerana orang-orang mukmin seperti satu badan. Dan maksud panggilan yang buruk ialah gelaran yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman dengan panggilan wahai fasik, wahai kafir, dan sebagainya. Jadi dalam ayat Hujurat ini jelas kepada kita larangan daripada kita melabelkan orang lain yang tidak sependapat dengan kita, yang kita berbeza dengan dia, dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Jangan sekali-kali. Jadi hari ini saya memang sangat banyaklah ayat Quran ini tidak dipakai sama sekali oleh sebahagian daripada orang. Yang kita tak tahannya, yang buat tuduhan tu siapa? Ini orang-orang agama. Kononnya nak menjaga agama, maka dia menghalalkan perbuatan jahat dia. Hari-hari, hampir setiap hari kita nak dapat tengok tuduhan-tuduhan jahat. Sama ada dia ambil poster gambar orang ni, dia tulis atas tu, ataupun dia pangkah dan dia tulis kata-kata tuduhan-tuduhan yang cukup jahat. Jadi semua ni perbuatan-perbuatan mungkar yang dia ni, pembuat ni akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pandangan yang ketiga, maksud balik semula kafir ke atas kepala dia tu, hadis ini merujuk kepada golongan Khawarij yang menjadi kafir kerana mengkafirkan orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Ini pandangan. Namun Imam Nawawi menganggap pendapat ini dhaif, kerana pendapat yang sebenar tentang Khawarij ialah mereka bukanlah golongan yang kafir, lagipun lafaz hadis ini umum dan bukannya kepada golongan tertentu. Jadi siapa saja atas dunia hari ini yang buat perangai lagu ni, maka dosalah dia.
Pandangan yang keempat, pengkafiran kepada saudaranya seagama akan membawanya kepada kekufuran. Ini kita bimbang tuan-tuan. Tanda yang keempat ini sangat bahaya. Ia bukanlah berarti seorang itu terus menjadi kafir. Bukan dia kafir lalu hari ini kerana pengkafirannya, tetapi dosanya itu mungkin akan membawanya kepada kekafiran. Samalah seperti orang yang banyak melakukan dosa, dibimbangi akan mati dalam keadaan yang buruk, seperti mati dalam kafir dan tidak bertaubat. Jadi nasihat saya lah kepada diri kita sendiri dan kepada para pendakwah-pendakwah asatizah yang suka menyesatkan orang, suka melabelkan, menjatuhkan tuduhan jahat kepada orang tanpa diminta penjelasan. Maka tengok ni, hadis ni kata apa? Kalau dia tuduh orang ni, lama-lama mungkin perangai yang dia tuduh tadi balik pada dia. Mungkin dia mati dengan su'ul khatimah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dah hari-hari duk cerita orang, kita kena ingat daging orang itu beracun. Lebih-lebih kalau kita cerita para ulama yang telah berjuang menegakkan Islam dengan begitu baik, dengan begitu kuat, tiba-tiba kita jatuhkan label hukuman-hukuman yang begitu dahsyat, maka orang ni dibimbangi di akhir hayat dia juga akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan su'ul khatimah. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Pandangan yang kelima, yang keenam, yang kelima, pengkafiran pada saudaranya akan kembali kepadanya. Yang kembali kepadanya ialah pengkafiran dan bukannya kafir. Jadi banyaklah huraiannya. Maka pandangan yang majoriti ulamanya, penggunaan kalimah kufur dalam hadis ini hanyalah untuk menyatakan betapa besarnya dosa tersebut dan betapa perlunya seorang Islam menjauhkan diri daripada mengkafirkan saudaranya sama agama. Dan ia bukanlah bererti seorang itu akan menjadi kafir kerana mengkafirkan saudaranya se-Islam. Ini kerana kalimah kafir bukan hanya digunakan untuk kafir yang terkeluar daripada agama, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan buruknya sesuatu perbuatan. Sekalipun bukanlah bererti kafir yang terkeluar daripada Islam. Jadi banyak juga hadis-hadis yang menyebut tentang siapa dia mengkafirkan orang, maka dia akan menerima padanya dalam keadaan yang tersebut. Jadi inilah para jemaah sekalian, banyak sekali hadis-hadis dan juga penjelasan para ulama supaya kita jangan sekali-kali menuduh orang dengan mudah. Baik, andai kata kita rasa dia bersalah, orang ni salah, macam nak buat? Adakah kita senang ya ambil surat khabar, bagi senarai orang ni, nama-nama orang ni sesat, salah, surat khabar siarkan, masyarakat awam pun ambil, pakat duk share, maka habis satu dunia ni berdosa dengan sebab tuduhan jahat itu. Jadi patutnya penguasa agama kalau ada tuduhan-tuduhan begini dipanggil dan dibicarakan, dimuzakarahkan apa tuduhan ini, betul tak betul. Jadi kalau pejabat agama pun perangai dia lebih pada orang yang menuduh orang juga, maka kita mengatakan 2 kali 5 saja mereka penuduh, pembawa berita, penyebar diayah, pihak yang berkuasa menggunakan kuasa dia untuk nak menyekat sana sini, maka kita mengatakan hum sawa, mereka sama di dalam dosa memfitnah pada orang. Itu dah di antara penjelasan hadis. Panjang lagi lah, kalau kita nak baca panjang, tuan-tuan boleh tengok dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulan hadis ini, kita simpul sekali lagi pengajaran dia, janganlah kita sewenang-wenangnya menuduh seorang dengan kekufuran. Sesat, jangan tuduh. Yang kedua, mengkafirkan seorang Islam adalah satu dosa yang sangat besar. Ia diumpamakan dengan membunuh seorang. Bunuh ni kecil dosa, besar sekali. Yang ketiga, tuduhan mengkafirkan seorang akan kembali pada si penuduh jika yang dituduh bukanlah seorang yang kafir. Yang keempat, menuduh seorang yang beriman sebagai kafir boleh menyebabkan si penuduh itu terkeluar daripada Islam, dan di sisi sebahagian ulama dan zahir nas hadis menunjukkan demikian. Dan sebagaimana sebut dalam hadis tadi, dalam syarah tadi, orang ini dibimbangi dengan perangai dia, duduk buat jahat kepada orang, buat tuduhan pada orang ini, dia bimbangi, dia juga akan mati dalam su'ul khatimah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita pergi kepada bab yang seterusnya, bab 327, babun nahi
anil fuhsh wa baza'il lisan. Bab larangan mengatakan perkara yang keji. Al-fuhsh ni maknanya kata-kata keji sangat. Mungkin kata-kata mencarut, kata-kata menuduh orang yang begitu dahsyat, serta bercakap kotor. Ini larangan. Kata pepatah, ini huraian dalam kitab kita ni. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dia main dengan pulut dengan santan ni. Pepatah ini ada kebenarannya kerana kerusakan diri dan alam ini adalah bermula dari lidah yang bertutur perkara-perkara yang dilarang, di samping melakukan kerusakan dan kejahatan. Akibatnya umat manusia sendiri yang menanggung risiko di dunia dan juga di akhirat. Jadi tengok hadis yang pertama dalam bab ini 1734. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi'. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang mukmin. Kata Nabi apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan seorang mukmin yang benar beriman. Kita ni kalau betul-betul orang betul-betul beriman, bukan lagu ni perangai kita. Iaitulah orang yang suka mencemarkan nama orang, suka mencela. At-ta'an mana mencela, mencemarkan nama orang. Walal la'an, dan suka melaknat orang. Ta'an ni melaknat orang. Walal fahish, dan suka membuat perkara yang keji, suka mengeluarkan perkara-perkara yang keji. Walal bazi, dan orang yang bercakap kotor, maknanya bercakap lucah, bercakap yang tidak sopan, itu dipanggil bercakap kotor. Pengajaran hadis, orang Islam melarang umatnya melakukan perkara-perkara buruk seperti bercakap kotor dan sebagainya, kerana perbuatan itu tidak sesuai dengan agama Islam. Yang kedua, umat Islam adalah menjadi contoh kepada bangsa lain dalam semua aspek, sama ada perbuatan, akhlak dan sebagainya. Perbuatan, akhlak dan sebagainya. Kelakuan atau perangai buruk adalah sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita cakap-cakap yang tak baik, jangan gunalah perkataan tu. Kadang-kadang orang dengar apa sakit hati, dan orang dengar tak selesa. Lebih-lebih lagi kalaulah kita ni termasuk di kalangan para pendakwah, orang yang nak menjadi qudwah ataupun ikutan kepada orang, jangan sekali kita buat perangai lagu ni. Hadis yang seterusnya, hadis yang berikut, wa an Anasin radhiyallahu anhu, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fuhshu fi syai'in illa syanah wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya daripada Anas katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kejayaan itu bertempat tidaklah kejian, baca molek, tidak adalah kejian pada suatu tempat, pada satu benda, melainkan ia akan menyebabkan kecelakaan, celaan padanya. Maknanya kalau kita buat benda hal tak baik itu, duduk mana-mana tempat pun dia akan jadi rusak. Itu maksud dia. Dan tidak pula sifat malu itu pada satu tempat, melainkan menjadi hiasan, akan menghiasinya. Jadi kalau kita ni duduk mana-mana tempat, kita mempunyai perangai yang baik, sifat pemalu, tak buat benda-benda yang menyalahi syarak, maka dia menjadi perhiasan kepada hidup kita. Tapi kalau cakap pelik, mengeluarkan statement, ucapan-ucapan yang cukup menakutkan, memalukan, menjatuhkan maruah orang sebagainya, maka ini percakapan yang syanah, yang akan merusakkan
kedudukan seseorang itu. Tengok pengajaran hadis. Islam melarang bercakap atau berkata sesuatu yang kotor dan sebagainya, kerana ianya memberi kesan buruk kepada orang yang bercakap dan ia akan dipandang hina dan rendah oleh orang lain. Jadi orang apa tengok, tak respect dia panggil. Istilah orang sekarang ni tak respect, mana tak hormat lah kita kepada orang ni. Yang kedua, apabila seorang bercakap buruk menyebabkan orang lain turut melakukan dosa kerana menganggap orang tersebut jahat dan sebagainya. Jadi hadis ni ada kaitannya tadi. Bila orang ni cakap ini, orang apa ingat, oh dia ni jahat lah bahasa dia, jadi menyebabkan orang nak cerca kita, orang nak cela kita, orang nak keji. Jadi kita ni jangan jadi pembuka pintu fitnah kepada orang. Bila kita bercakap tak baik, orang akan bercakap hak kita. Jadi tuan-tuan kena ingat, Islam menyuruh umatnya menghiasi diri dengan sifat malu, kerana sifat tersebut merupakan lambang atau hiasan kepada insan muslim. Jadi malu, orang kata orang malu biar bertempat lah, jangan pula malu tak bertempat. Ada setengah orang ni malu tak bertempat, salah juga. Apa maksud dia? Kalau malu nak buat benda tak baik, malu nak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, itu yang dipuji. Tapi melarat kemari kuliah tak faham, orang tanya faham ke tak? Tak. Lepas tu kenapa tak tanya? Malu. Itu dia panggil malu tak bertempat. Biar tak faham apa tak apa, asal tak tanya. Dia kata saya ni sanggup tidak bertanya walaupun tidak faham, sebab saya malu. Kita kata dah, itu salah dia punya kira-kira. Jadi malu yang benar, malu nak melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu malu yang hakikinya. Bab yang ke-328, bab 328, babu karahati taqir fil kalam wa tashadduq wa takalluful fasahah wa isti'mali wahshi al-lughah wa daqa'iq al-i'rab fi mukhatabati al-awami wa nahwihim. Allahu akbar. Bab dia apa letih dah kita ni. Bab pada menyatakan larangan bercakap dengan orang awam dan sebagainya dengan mengeluarkan suara dari halkum, mengindahkan percakapan. Nak cakap tu kepik suara, dengan lagak sombong, dan memaksa diri bercakap dengan fasih. Jadi cakap tu orang panggil bahasa berbunga-bunga ni, menggunakan bahasa asing serta susunan kata yang rumit ketika berbicara dengan orang ramai dan seumpama mereka. Ini berat. Jadi apa maksud ni kata-kata ni? Jadi bercakap dengan orang awam, dengan orang ramai, tapi mengeluarkan perkata-perkata yang pelik, yang terlalu tinggi bahasa dia sampai orang tak faham, susah nak faham, ataupun struktur ayat yang menyusahkan. Tujuannya apa? Nak tengok, nak suruh kata, oh hebat dia ni, hebat dia ni. Apa satulah apa-apa ajaran sesak ni tuan-tuan, dia guna ayat ni. Bila tanya, awak ni berapa banyak dah mengaji kitab tasawuf ni? Berapa banyak dah? Oh banyak orang dah. Awak faham ke tidak maksud gini? Dia tanya soalan-soalan yang pelik-pelik, rahsia tu rahsia ni. Jadi pengikut dia kata, tak ngaji dengar lagi tu. Oh kalau begitu awak belum naik martabak lagi lah. Ngaji ni nipis bagus tu, kulit-kulit bagus, isi betul tak? Sudah. Ini ni panggil permainan-permainan. Jadi Nabi kita larang duduk ajar kepada masyarakat ni perkara yang pelik-pelik, yang menyebabkan orang tak faham ataupun susah nak faham. Allah telah menciptakan umat manusia dengan sebaik-baik kejadian, cukup dengan sifat dan anggota tubuh badan untuk digunakan bagi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang betul dan berakhlak. Oleh itu, tidak sepatutnya pemberian Allah itu disalahgunakan bagi tujuan yang dilarang atau dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala suruh bagi pada lidah kita ni, suruh cakap dengan baik, cakap betul, tiba-tiba kita guna perkataan-perkataan yang tidak baik. Tengok hadis yang pertama dalam bab kita ni, iaitulah hadis 1736. 1736. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan, rawahu Muslim. Nabi kata apa? Rusak binasalah orang yang suka melebih-lebihkan dari kadar kemampuan. Jadi melampau lah. Orang yang mutanatti' mau melampau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Halaka al-mutanatti'un. Apa dia maksud mutanatti'un, tuan-tuan? Tengok dalam uraian ni. Al-mutanatti'un iaitulah orang yang melampau dalam segenap perkara. Difahamkan daripada kata-kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, mereka ialah orang-orang yang memperdalamkan perbahasan tentang sesuatu. Ini Imam Khattabi ini imam besar, imam hadis. Dia kata apa? Orang yang memperdalamkan perbahasan tentang sesuatu sehingga menyusahkan diri sendiri mencari perbahasannya. Kita cakap ni, perbahasan kita ni dengan falsafahnya, dengan apanya, tak padanlah dengan orang awam. Kalau kita nak bahas dalam kelas, dalam bilik kuliah, bolehlah. Sehingga masuk dalam perkara yang tiada kaitan lagi dengan mereka dan bercakap kepada perkara-perkara yang tidak sampai kepada tahap akal pemikiran mereka. Kadang-kadang memang kita dengar gini. Di antara contoh ialah membincangkan masalah andaian dan ganjil yang tidak disebut pun dalam Quran dan hadis. Kita duk cakap benda-benda yang pelik-pelik. Jadi dalam Quran hadis tak sebutlah benda ni, sebab Al-Quran hadis ni bukan kitab andaian. Allah Ta'ala bawa Quran dengan hadis ni, bawa Quran kepada kita, dan Nabi SAW tinggal hadis kepada kita sebagai kitab hidayah, kitab panduan, bukannya kitab bagai pelik, kan? Begitu juga pertanyaan tentang perincian perkara-perkara gaib yang mana nasnya hanya menuntut beriman dengannya tanpa mempersoalkan kaifiat. Contohnya bila kita belajar tentang Ashabul Kahfi, kita pun bahas 3 hari 3 malam buka kitab, nak cari anjing tu warna apa. Sibuk cari ke anjing Ashabul Kahfi, warna apa anjing tu? Telinga dia lembek ke telinga jenis kerah? Nak kata apa? Anjing kacukan ke anjing biasa? 3 hari 3 malam buat apa? Ini dipanggil tanattu', tak ada kerja. Bawa cari benda-benda yang tak ada kerja. Jadi ada setengah orang ni suka duk bahas benda lagu ni. Anjing apa ni, banyaklah ada cerita dalam Quran tu. Burung Nabi Sulaiman tu, burung belatuk lagu mana? Adakah dia punya paruh dia macam burung comel kita ni? Jadi itu semuanya orang panggil benda tak ada kerja. Allah Ta'ala bawa mari cerita ibrah, pengajaran, bukannya nak cari nak pergi duk korek cari tengok bentuk gambar kawan tu. Cari nak lebak burak pula. Burak lagu mana? Kita beriman sudahlah burak tu hayawan yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah duduk tanah tok pelik-pelik ni. Jadi hari ni pun sama juga. Bila penceramah-penceramah kita ni nak detailkan sangat cerita-cerita, kita terperangkap dengan cerita Israiliyat. Dia ambil cerita pelik-pelik. Siapa cerita bin Unuk. Nak cerita orang besar dalam dunia ni. Bin Unuk ni sekali dia kencing tergelar dunia. Tak kena kau ustaz pasal jenis cakap fahish juga lah. Dia kata besar mana? Pula nyanyi korek kau tu. Jadi geli molek dah orang dengar apa. Ini semua ni karut lah kata. Tak payah. Jadi jangan duk detail sangat. Kalau hak Tuhan sebut. Jadi Allah Ta'ala tak sebut banyak. Cerita dia Nabi Musa dengan Khidir pendek ya dia cerita. Berapa ayat selesai. Kita pula hidup panjang. Budak tu mari mana, lagu mana dinding tembok dia, apa harta yang yang disimpan oleh tok dia di sebalik tembok lah. Perahu hak Khidir tebuk tu perahu siapa? Berapa ceritanya ni? Ini banyak cerita. Dan lebih teruk ialah perbincangan yang tidak berfaedah. Ini kata ni ulama hadis ni, tidak berfaedah dalam ilmu perbahasan kita yang panjang, dalam ilmu al-kalam, ilmu usuluddin kita kadang-kadang. Kita nak kenal Allah Azza wa Jalla. Ini untuk saya cakap ni untuk orang awam, kan? Kita orang dengar cerita. Tapi kalau kita nak bahas bab mantik, bab usul ni dalam perbahasan ulama-ulama, dipersilakan. Itu dia panggil nak menceriakan minda, syahzuz zihin, buat. Tapi kalau mengajar di kampung ni orang pun dah mengatuk dah. Kita ada oyak taluk sana taluk sini, akhir kali tidak mari kepahaman kita dalam masalah gini. Jadi ini kita kena faham dalam konteks ini, yang mana-mana kadang-kadang boleh menimbulkan keraguan dan syak dalam keimanan dan juga dalam perbahasan. Pasal itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia marah sangat terlalu menggunakan ilmu al-kalam di dalam perbahasan tentang ketuhanan kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi para ulama mereka terpaksa guna untuk berdepan dengan golongan-golongan Mu'tazilah yang banyak menggunakan ilmu sedemikian. Pengajaran hadis, tengok. Pengajaran hadis apa maksud? Halakal mutanatti'uni, apa benda? Islam menggalakkan umatnya melakukan sesuatu dengan qadar sederhana sesuai dengan Islam itu sendiri, bersifat wasati. Umat Islam dilarang berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu kerana ianya akan memberi kesan yang buruk kepada dirinya dan orang lain. Jadi apa dia maksud dia? Jadi maksud dia, tengok dalam huraian hadis ini, percakapan merupakan alat untuk memberikan kepahaman. Maka gunalah lidah itu untuk memberikan kepahaman dengan cara yang mudah dan bukannya menyusahkan pendengar. Lidah yang diberikan oleh Allah ini hendaklah disyukuri nikmatnya, dan di antara caranya ialah dengan berdakwah, mengajak manusia ke arah kebaikan. Jangan pula lidah ini digunakan untuk menunjuk-nunjuk kepandaian dan kehebatan, kerana ia adalah dosa dan Allah SWT tidak menyukainya. Membincangkan suatu masalah ilmiah di hadapan ramai sehingga memeningkan mereka bukanlah suatu yang dituntut, bahkan kadang-kadang membawa kepada dosa jika membawa kepada riak dan takabur. Jadi kita boleh cakap ni, sebut nama orang tu, nama orang ni, hebatlah kita lah. Bila kita berdakwah, matlamatnya ialah kefahaman pendengar dan aplikasi amalan mereka. Janganlah tujuan dakwah itu terhalang disebabkan oleh perbincangan tentang falsafah-falsafah, perbezaan teori cendekiawan, kalimah-kalimah yang susah, atau ayat-ayat yang sukar dipahami. Tengok hadis lagi ni. Hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yubghidul baligha minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqaratu. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Jadi hal ini berat lagi ni. Maksud dia daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, sesungguhnya Allah Ta'ala memurkai orang yang melebih-lebihkan dalam cara mana? Mengeluarkan kata-kata dengan lidahnya. Tengok ni. Benci laki-laki melampau, menjaga kepasihannya sehingga terpaksa memusing-musingkan lidahnya sebagai seperti lembu ketika mempermainkan lidahnya sewaktu mengunyah rumput. Allahu Akbar. Nak bercakap ni, orang panggil hengok mulut-mulut pasal nak betul ayat ni. Oh, berat juga tu lagi tu kan. Dia panggil susah lagi ni. Penerangan tengok ni, pengajaran hadis dia kata apa? Umat Islam disuruh menggunakan lidah pemberian Allah sebagai alat yang digunakan untuk bercakap perkara kebaikan. Jangan duk cakap benda pelik-pelik, benda tak baik. Orang yang bercakap baik adalah orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orang yang keterlaluan menyebabkan timbul rasa ego ataupun takabur dalam dirinya, dan ia diibaratkan seperti cakap lembu yang tidak ada faedah. Tulis itu. Menjelaskan penerangan hadis lagi. Ada juga ulama yang menterjemahkan hadis ini, dia kata apa? Dengan maksud seorang laki-laki yang menggunakan kepasihan lidahnya sebagai sumber rezeki. Oh, sedap kalau dia bercakap keruk mari. Orang dengar tenganga belakang. Sekalipun dengan cara menipu atau sebagainya. Hok kaki putar belik tu, kalau dia bercakap tenganga kita. Dan dia tidak mengira sama ada yang dimakan itu halal ataupun haram. Jadi kadang-kadang orang yang guna kepasihan lidah, cakap sedap ni, dia panggil ahli-ahli motivasi ni kan, cakap ya sedap, entah mari di mana dia punya maklumat, akhir sekali orang boleh dengar kata, tak usah kata gapo, orang jual ubat pun sedap cakap. Jadi biarlah kita tak sedap cakap, tapi yang kita bercakap itu benar daripada Al-Qurannya, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bercakap mengkepaskan lidah ini mencari sebagai sumber mencari rezeki, samalah halnya dengan seekor lembu yang tidak mengenali rumputnya itu sama ada basah atau kering. Allahu Akbar. Kuatnya pukul kita. Manis atau pahit, bahkan semuanya dimakan. Ia adalah sama dengan erti satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas
la taqumus sa'atu hatta yakhruja qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ya'kulul baqaru bi alsinatiha. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah munculnya suatu kaum yang memakan dengan lidah mereka sebagaimana makan lembu makan dengan lidah. Maknanya menggunakan bahasa ceramah ya. Sedap tahu orang hebat-hebat ni, ahli-ahli motivasi dia panggil ni, dia boleh ceramah, orang bayar ke dia 3,000 4,000 satu jam. Jadi apa dia? Tengangur, lepas tu balik tak ada apa-apa juga. Dengar orang bercakap dekat. Sampai ni dia punya dapat dia punya cari habuan yang begitu besar. Hadis ini diriwayat Imam Ahmad. Jadi pengajaran hadis terlampau menjaga kepasihan untuk menunjukkan kehebatan merupakan sikap yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, janganlah kita melampau dalam tutur kata kita sehingga menyusahkan diri sendiri. Nak cakap juga guna bahasa yang pelik-pelik, jadi orang dengar pun tak faham. Kita nak cakap pun macam lembu duduk kunyah kunyah rumput, susah ke tu. Hadis yang terakhir dalam bab kita ni, hadis 1738, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya. Dengan hadis ini menarik. Wa aqrabikum minni majlisa ahasinukum akhlaqa majlisa yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamati as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Bagi pelik belaka tu bunyi dengar apa pelik dah tu. Jadi rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan wa qad sabaqa syarhu fi babi husnil khuluq. Maksud dianya daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang aku paling kasih. Nak tak nak kita jadi orang paling kasih? Nak. Dan paling dekat di tempat duduknya pada hari kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa, iaitulah orang yang terbaik akhlak dia. Siapa yang duduk dekat Nabi, marilah kita jadi orang yang punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan orang yang paling aku benci di antara kamu, orang yang paling aku tak suka antara kamu dan paling jauh daripadaku pada hari kiamat nanti, siapa dia? As-sarsarun. Apa dia sarsarun ni? As-sarsarun iaitulah orang yang banyak bercakap. Cakap ya kerja dia, tak ada kerja lain. Banyak cakap yang tak ada faedah tu, untuk menunjukkan kehebatannya. Wa al-mutasyaddiqun, dan orang yang sombong. Mutasyaddiqun, orang yang banyak mengata kepada orang lain. Tengok ni, mutasyaddiqun tu tulis makna dianya orang yang banyak mengata kepada orang lain. Wal mutafaihiqun, dan orang yang banyak bercakap sombong. Kemudian orang yang takabur, yakni meninggikan cakapnya dengan bercakap penuh mulut untuk menunjukkan kehebatan dan kepasihan. Mutafaihiq maknanya nampak dia ni pasih lah. Kalau cakap agak istilah-istilah ulama saja dia pakai tu. Hebat. Allah, penat kita tengok, takut kepada alamat kiamat ni, dan orang ni akan jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kasih kepada orang yang elok budi pekerti, dan mereka itu layak duduk di berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang bercakap dengan bahasa yang tinggi, mengada-ngada dan sebagainya adalah di antara orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda tidak suka duduk berdekatan dengan mereka. Yang ketiga, umat Islam disuruh berakhlak dengan akhlak Islamiyah yang lebih mementingkan kesederhanaan dan hubungan baik sesama manusia. Jadi apa penjelasan hadis ini? Yang pertama sekali, pentingnya menjaga akhlak yang baik kerana ia merupakan tiket untuk berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Orang yang baik akhlaknya tidak akan rugi dunia dan akhirat. Betapa tidak? Di dunia pun orang sayang,
di akhirat dia disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, larangan sengaja menyusahkan diri dalam percakapan, seperti bercakap dengan penuh mulut dan sebagainya demi menunjukkan kehebatan diri, dan ia merupakan suatu perkara yang haram dan berdosa. Yang keempat, orang yang suka mengangkat diri sendiri dan merendah-rendahkan orang lain, bukan saja dibenci oleh masyarakat tetapi juga dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tidak baik kita sengaja memburuk-burukkan orang lain untuk mengangkat diri sendiri. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, perbincangan yang kita masuk dalam bab ini iaitulah semuanya tentang akhlak yang mulia. Duduk di mana? Duduk di penjagaan lidah. Maka nasihat saya lah kepada kita semua, yang pertama sekali, jagalah lidah kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada dosa dan maksiat. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca tadi, Nabi SAW larang daripada orang tu kata kepada saudara dia, ya kafir, hei kafir. Jadi kalau kita kata kepada orang kafir, ataupun kita kata orang ini sesat, dia kata saya tak kata, saya tulis je. Macam orang perangai hari ni. Kalau tuan tu tengok dalam internet hari ni, orang duk sebar, dia ambil gambar orang, dia pangkah. Ambil gambar hari ni, tulis sini, kemudian dia tulis tuduhan jahat di sini. Oh, ustaz ni dia punya pahaman dia mentajsim, maknanya mengatakan Allah Ta'ala tu berjisim seperti manusia. Bila dia tu kata, maka ini tuduhan jahat. Ustaz ni suka mengkafirkan orang, ustaz ni suka. Jadi semua tuduhan-tuduhan jahat begini Allah merupakan suatu perbuatan maksiat dan mungkar. Kalau tengok kepada perbahasan ulama tadi, maka orang yang tuduh kepada orang mengatakan perkataan-perkataan yang jahat begini, maka akan balik semula kepada dia. Yang kita bimbangnya, sama ada dia balik terus sebagaimana zahir hadis ini, ataupun kata di Imam Nawawi sebut tadi, ma'al akhir hayat hidup orang yang suka mencerca orang, orang yang suka menjatuhkan hukuman, suka mengeji, mengejek, melebarkan orang ini, mereka ini dibimbangi su'ul khatimah. Di saat akhirnya apa yang mereka tuduh orang, mereka terjebak dengan perkara yang tersebut, wal'iyazubillah. Kemudian hadis yang berikutnya, iaitulah Nabi kita sallallahu larang daripada perkataan bazi ataupun fahish. Janganlah menggunakan perkataan yang keji. Hari ini para jemaah sekalian, kalau kita tengok kepada perbahasan di alam maya, bila tak setuju orang ni, dia pukul kawan tu seolah-olah kawan tu tak ada harga, la qimata lahu, tak ada harga. Sedangkan orang tu orang Islam. Orang ini pun juga mungkin salah seorang daripada pendakwah yang sudah banyak jasanya kepada negara umat Islam di Malaysia ini. Tapi bila kita berkhilaf, berbeza pandangan, guna perkataan-perkataan yang cukup menyayatkan hati dan cukup tidak berakhlak, tidak beretika. Sedangkan yang menulis perkara tersebut juga boleh dikenali sebagai pendakwah dan juga sebagai seorang ustaz. Yang ketiga, kesimpulan kita ini iaitulah jaga lidah kita, jangan mengeluarkan perkataan yang pelik-pelik, kerana nak menggunakan lidah yang kita ada ni sampai peringkat kita mencari makan menggunakan lidah ni kama yaqulul baqar, sebagaimana lembu makan makanan dengan lidah dia. Artinya kita guna bahasa mana kepasihan kita tu, kepetahan kita tu, orang suka dengan ceramah kita ni sampai peringkat kita lambung harga tinggi-tinggi. Nak panggil saya boleh 1 jam 2,500, 1,500 contoh. Kita letak harga, sedangkan kita berapa banyak yang kita sebut, fakta-fakta yang kita hafal pun duk ulang hak tu ya. Satu dunia pun duk ulang yang tu ya. Bukan satu kajian baru yang kita terpaksa menggunakan geran, menghabiskan masa buat kajian, kemudian kita keluarkan hasil kita. Bercakap ya, sarun, duk bercakap ya di apa ni, mutafaihiqun, cakap apa yang kita ada, cerita-cerita. Kadang-kadang hadis-hadis yang kita bawa pun bukannya hadis sahih, tak kaji pun, pakai dengar apa yang orang kata, kita pun kata juga. Maka ini perbuatan yang tidak baik. Kemudian Nabi kita larang daripada menggunakan perkataan yang orang tak faham di dalam pengajaran kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kepahaman yang baik dan takut pada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali melemparkan tuduhan sewenang-wenangnya kepada orang, karena nanti kita di akhirat menjadi manusia yang muflis, manusia yang habis ibadat kita, amalan kita beri kepada orang, dan kita dicampakkan dalam api neraka, wal'iyazubillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-329, bab karahati qawli khabusat nafsi, maknanya kejinya diri aku. Jadi jangan duk kata
benda-benda yang tidak baik, insya-Allah taala dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.